大家好，我是 Hajaratul Anisa binti Zakaria，我的主人好是第2019-8-9-5-4。大家好，我是 Nur Anis binti Aziz，我的主人好是2019-8-9-003。大家好，我是 Nufara Nasra binti Muhammad Saidi，我的主人好是2019-8-9-5。大家好，我是 Nur Syafiqah binti Abdul Hamid，我的生号第2020-109-443。你好，我是 Aisyah Sakinah binti Muhammad Fazil，我的岁号第2020-9-442。Payung kertas tradisi Cina ialah payung buatan kertas yang berasal dari China. Namun, ia juga tersebar ke bahagian Asia lain seperti Jepun, Vietnam, Taiwan, Thailand, Laos dan lain-lain lagi. Payung kertas tradisi Cina ini bukan saja digunakan untuk menghalang matahari di keperluan harian, tetapi ia juga digunakan secara meluas dalam perkahwinan, persembahan pentas, pemberian cenderahati, hiasan di pusat dan juga pusat membeli belah. Pengantin perempuan akan menggunakan payung kraft Cina yang merupakan barang etika adat perkahwinan ketika menikah dan zin yang akan menggunakan minyak merah. Payung kertas merah akan digunakan untuk menutup pengantin sebagai tempat perlindungan. Orang tua seperti simbol panjang umur akan menggunakan payung ungu, kemudian menggunakan payung putih semasa perarakan pengebumian. Tarian tradisional Jepun akan mengambil payung kertas prop menggunakan payung fan apabila digunakan dalam persembahan majlis teh. Sejarah payung Cina. Sejarah payung Cina panjang. Payung Cina yang terawal diciptakan oleh saudaranya Lubangan. Pada dinasti musim bunga dan musim luruh, seorang tukang kayu terkenal bernama Lu Bancang yang sering bekerja di lapangan dan sering berhujanan semasa kerja. Saudaranya yang bernama Lubang mahu menciptakan sesuatu yang boleh melindungi dirinya dari kena hujan semasa bekerja. Dia mendapat idea dan meletakkan beberapa pecahan buluh ke dalam jalur nipis dan membuang kulitnya kelihatan seperti pavilion. Boleh dilipat yang digunakan daripada kayu serta terbuka untuk menjadi sebuah perlindungan. Payung kertas pada dinasti Tang awalnya merebak ke Jepun, Korea dan payung yang dikenali sebagai dom payung. Payung kertas merebak ke bahagian lain di Asia seperti selepas Vietnam, Thailand, Laos dan tempat-tempat lain. Tetapi gabungan budaya tempatan dengan gaya sendiri dan nama, dinasti Ming ciptaan syurgawi berkata di mana payung pesta minyak, semua dengan kertas kulit kecil. Shengkou Menshi Bichan juga disebut. Minyak new payung merah Jepun penutup. Dalam beberapa karya sastra seperti White Snake dan lain-lain juga dapat melihat kesan payung kertas. Payung kertas di samping menghalang matahari dan ribut adalah bekalan harian. Perkahwinan adalah satu perkara yang tidak boleh diketepikan. Perkahwinan tradisional Cina, pengantin perempuan berkahwin turun. Sinian akan meliputi pengantin anda dengan payung kertas merah untuk membuat kejahatan. Seterusnya, saya akan menjelaskan berkenaan dengan ciri-ciri payung Cina. Setiap bahan pembuatan payung dipilih dengan berhati-hati dan mementingkan dari aspek kegunaan, keunikan dan ketahanan. Payung Cina diperbuat daripada kepingan kertas yang didapatkan dari buluh, yang mana buluh-buluh akan dipotong menjadi kepingan bagi mendapatkan bahan kertas nipis. Seterusnya, permukaan payung Cina pula dicat dengan minyak. Payung Cina dihasilkan dalam pelbagai warna. Setiap warna yang dipilih mempunyai maksud yang tersendiri. Sebagai contoh, payung Cina yang berwarna ungu menandakan panjang umur, manakala payung Cina berwarna putih yang menandakan perkahwinan. Pada permukaan payung juga terdapat lukisan bebas yang dilukis tangan. Seni buatan tangan ini
menjadikan payung Cina mempunyai potensi penghargaan dan bernilai apabila disertakan dengan sentuhan keanggunan ciri-ciri klasik pada payung. Permukaan payung juga dilapisi varnis kalis air yang mana membantu payung mampu tahan lama walau berhadapan hujan atau angin yang kuat. Saiz payung Cina adalah pelbagai, bukan sahaja tersedia dalam saiz yang sederhana, malah besar dan kecil juga ada dihasilkan. Keunikan atau keistimewaan. Pertama, Pink Chinese payung. Payung Cina merah jambu ini diperbuat daripada kain jut dan merupakan yang terbaik dibawa pada musim panas. Ia tidak boleh digunakan dalam hujan kerana kain jut tidak akan dapat merendam air hujan. Ia boleh diambil untuk berfungsi pada siang hari dan juga boleh dipadankan dengan pakaian anda untuk meningkatkan penampilan anda. Kedua, payung Jepun Asia. Payung Cina ini adalah berukuran 22 inci dan diperbuat daripada sutera. Ia boleh digunakan dalam musim hujan dan musim panas. Di bahagian Asia yang lain, payung ini juga boleh digunakan pada musim sejuk untuk menyelamat anda daripada salji. Ia kering dengan cepat dan boleh digunakan beberapa kali. Ketiga, payung Cina hijau. Payung matahari Cina ini mesti dibeli untuk orang yang mencari gaya dan perlindungan dari matahari. Ia boleh digunakan pada musim panas secara mendalam. Warna hijau cahaya sejuk ini menyenangkan mata dan juga menyenangkan. Keempat, payung Cina putih. Payung perkahwinan Cina ini mesti dibeli bagi mereka yang mencari aksesori untuk memadankan pakaian perkahwinan mereka. Payung putih ini dengan sulaman bunga adalah yang paling elegan di kalangan semua payung Cina. Ia juga boleh digunakan sebaliknya untuk kegunaan biasa untuk melindungi anda daripada matahari. Kelima, payung Cina buatan tangan. Payung Cina merah buatan tangan ini mesti dibeli untuk orang yang mencari keaslian dan reka bentuk yang unik. Ia kuat dan berdaya tahan dan boleh digunakan pada musim panas dan musim sejuk. Ia datang dalam pelbagai warna lain, tetapi warna merah yang paling disukai. Ia mudah kering dan boleh digunakan lagi dan lagi. Keenam, payung Cina kuning. Payung tradisional Cina ini adalah sekeping yang jarang kerana ia tidak mudah dijumpai di pasaran. Apa yang menjadikannya unik adalah reka bentuk dan struktur Cina tradisional. Ia boleh digunakan pada musim panas dan musim hujan dan kuat dan tahan lama. Ia datang dalam pelbagai warna untuk memenuhi keperluan dan gaya semua orang. Ketujuh, payung Cina bungkusan air. Payung gaya Cina ini ialah diperbuat khas untuk musim hujan kerana ia merupakan kalis air, mudah dibawa dalam hujan, mempunyai beberapa cetakan reka bentuk yang indah di atasnya yang memberikan rupa elegan. Ke-8, Blue Floral Chinese payung. Payung kertas Cina ini adalah kepingan yang elegan kerana ia boleh digunakan sebagai aksesori untuk fungsi dan juga untuk menyelamatkan anda dari cahaya matahari. Yang ke-9, kertas minyak payung Cina. Kertas minyak payung Cina ini diperbuat daripada kertas minyak. Ia tahan air. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh digunakan dalam cahaya matahari yang terik. Ia ditutup dengan reka bentuk bunga di seluruhnya dan pemegang kayu untuk menyokong payung. Antara pantang larangnya ialah tidak boleh buka payung dalam rumah. Ini kerana masyarakat Cina percaya bahawa jika membuka payung di dalam rumah, hantu akan mengikuti seseorang itu. Kesimpulannya, payung Cina merupakan antara buatan tradisi yang sangat bermakna dalam budaya Cina. Dengan sejarah yang panjang dan nostalgia klasik serta kegunaan yang pelbagai, dapat kita lihat sisi unik payung Cina berbanding dengan budaya yang lain. Segala sesuatu budaya yang diperturunkan daripada satu generasi ke generasi seterusnya, seperti payung Cina ini, menunjukkan bahawa payung Cina telah menjadi satu warisan yang dibanggakan. Oleh itu, masyarakat mestilah sedar akan ketinggian nilai payung Cina
dengan berusaha mengekalkan kewujudan karya seni yang indah ini agar corak budaya dapat terus dikembangkan.